yang ada, dan kalau ada rezeki kita sambung pada siri-siri yang berikutnya, iaitu membicarakan perkara yang disifatkan oleh sebahagian ulama sebagai rukun yang keempat dalam Islam. Rukun yang keempat. Rukun yang pertama adalah berkaitan dengan iman. Rukun yang kedua berkaitan dengan Islam. Rukun yang ketiga berkaitan dengan ihsan. Dan yang bakal kita bicarakan pada malam yang berbahagia ini, iaitu rukun yang keempat. Bagaimanakah diambil ataupun di manakah sumber datangnya pembahagian seperti yang kita sebutkan tadi? Bahawasanya agama itu rukunnya, rukun ni maknanya tiang. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan, dan yang keempat yang kita akan bicarakan pada malam ini, iaitu berdasarkan hadis yang dipanggil hadis Jibril. Kalau dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Lelaki itu bajunya sangat putih, tersangat putih, dan rambutnya sangat hitam. La ya'rifuhu ahadun, dan tiada seorang pun yang mengenalinya daripada kalangan kami. Daripada kalangan kami tiada seorang pun yang mengenalinya. Wala yura alaihi atharus safari, dan lelaki yang datang ini, walaupun tiada seorang pun daripada kalangan kami yang mengenali dia, tidak tampak daripada penampilan dia kesan-kesan musafir. Maknanya memang kami tak mengenali dia, tetapi tidak nampak dia ini orang luar yang datang daripada jauh. Sebagai seorang musafir, mungkin bajunya ada kesan debu, kesan lusuh, kesan kedut, dan mukanya nampak kepenatan. Tidak pula dilihat lelaki itu seperti itu. Dalam masa yang sama, kami seorang pun tidak mengenali dia. Akhirnya lelaki itu bertanya Rasulullah, pertama, apakah itu iman? Yang kedua, apakah itu Islam? Dan yang ketiga, apakah itu ihsan? 3 soalan. Kemudian soalan yang keempat, dia bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Soalan yang keempat. Kemudian baginda menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu tentang jawapan bila hari kiamat itu berbanding orang yang bertanya. Kemudian lelaki itu meminta lagi, bertanya lagi, bagi tahu kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Akhbirni an amaratiha. Maka telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tandanya. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Sayyidina Umar, berkata, lalu lelaki itu pun pergi. Kemudian beberapa ketika aku bertanya Rasulullah, siapa lelaki itu? Siapa lelaki yang datang tempoh hari? Ada yang mengatakan soalan ini ditanya kepada Rasulullah selepas 3 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lelaki itu adalah Jibril. Dia datang untuk ajar kamu tentang agama kamu. Yu'allimukum dinakum. Lelaki itu adalah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajar berkaitan dengan agama kamu. Berkaitan dengan agama kamu. Tengok pada perkataan Rasulullah. Yang lelaki itu tanya, dia sedang ajar tentang agama. Sepertinya kamu melihatnya. Seolah-olahnya kamu tengok. Begitu dia punya rasa ketika menjadi hamba kepada Allah. Kalaulah kamu tak boleh mencapai rasa seperti ini, paling kurang kamu hendaklah sedar yang Allah tengok kamu. Itu adalah puncak daripada yang ingin dihasilkan daripada ilmu tasawuf. Membersihkan jiwa sehingga kita ni dekat dengan Allah, tidak pernah rasa berpisah daripada Allah. Tidak pernah rasa jauh daripada Allah, yang dia memang dekat. Cuma oleh kerana dosa hati kita, kita yang rasa jauh. Ataupun kerana dosa kita, kita dijauhkan oleh Allah daripada rahmatnya. Dan soalan yang keempat itulah yang menjadi asas perbincangan kita pada malam ini, yang digelar sebagai rukun yang keempat.
Bila Jibril datang tanya soalan itu, ia menunjukkan perkara itu penting. Dan Nabi telah sifatkan soalan Jibril alaihissalam itu, dia sebenarnya mengajar kamu tentang agama. Dia datang dalam bentuk seorang pelajar. Dan yang memberi jawapannya itu Rasulullah. Dan hadis ini datang dialog antara satu orang yang bertanya dan Rasulullah menjawab. Tetapi keadaan itu diwujudkan supaya sahabat Nabi boleh belajar. Belajar sekaligus kita yang merupakan umat Nabi boleh belajar daripada soalan dan daripada jawapan. Jadi yang keempat itu bertanya tentang hari kiamat. Maka Nabi menjawab dan dia menjadi dasar. Menjadi dasar tentang hari kiamat. Apa dasar dia? Dasar dia tentang hari kiamat. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Dasar kita tentang bila. Kalau soalannya bila hari kiamat, maka jawapan dia mudah. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya Rasulullah itu lebih mengetahui daripada yang bertanya, iaitu Jibril. Maksudnya apa? Bilakah hari kiamat? Nabi pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Kalau ada orang yang dia bukan Nabi apatah malaikat, lalu memberitahu tarikh hari kiamat, kita tak perlu rusik. Kita tak perlu meletakkan kepedulian kerana jawapannya jelas. Kalau penghulu sekalian Rasul memberi jawapan bahawasanya perkara ini di antara kita berdua, iaitu Jibril, ketua para malaikat, Rasulullah, ketua para rasul, tidak mengetahuinya, maka tak perlu kita memberi tumpuan kepada segala yang diangkat tentang tarikh. Rasulullah tidak menyebutkan umatnya bila hari kiamat. Tetapi Rasulullah menyebutkan umat dia apa yang kamu bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Ada satu orang lelaki tanya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah hari kiamat? Maka Nabi tak menjawab soalan dia secara direct. Nabi membalas balik, apa yang kamu sediakan, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat. Maka menyebutkan diri dengan tarikh bila hari kiamat adalah perbuatan sia-sia. Tetapi menyebutkan diri dengan persiapan menghadapi hari kiamat, maka itulah sebenarnya tuntutan daripada agama. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya bagi Allah, di sisi Allah, pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat ni maksudnya hari hujungnya dunia. The end of the day. Hari hujung, hari yang paling terakhir. Semua bercakap tentang hari terakhir. Orang Yahudi bercakap, orang Kristian bercakap. Kenapa? Kerana cerita tentang hari kiamat bukan hanya ada dalam Al-Quran, bukan hanya disebut oleh Rasulullah, disebut dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil, Zabur, kitab yang sebelumnya. Disebut oleh setiap Nabi dan Rasul tentang perihal adanya satu hari yang dunia ni akan musnah. Dunia akan binasa. Yang kita panggil dia sa'ah, yang kita panggil dia qiyamah, yang kita panggil dia waqi'ah, haqqah. Itu nama-nama bagi hari kiamat. Maka sekarang kita dah jelas bahawasanya yang kita perlu faham apakah dia yang kita persiapkan untuk hari kiamat. Jadi bila Nabi tidak menjawab soalan pertama, Jibril bertanya soalan kedua. Apakah tanda-tanda hari kiamat? Apa maksud dia? Bila soalan itu ditanya oleh Jibril alaihi salam, maka dia menunjukkan perkara itu penting. Sebab Nabi jawab tanda-tanda hari kiamat. Bila ditanya, akhbirni an amaratiha, kamu bagi tahu pada aku apa tanda dia. Jadi tanda kiamat ni dipanggil asyratus sa'ah, asyratu as-sa'ah, ataupun dipanggil alamatul qiyamah, ataupun dipanggil seperti dalam hadis tadi amarat, tanda-tanda. Maka Nabi telah menjawab di dalam hadis tersebut tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka ulama telah membahagikan tanda-tanda hari kiamat itu kepada tanda kecil, alamatun sughra, tanda pertengahan, alamatun wusta. Dia ada yang tanda paling utama dan ketara, itu dipanggil alamatun kubra. Alamat kecil, alamat pertengahan, alamat besar. Semua ini telah diberitahu oleh Rasulullah. Ilmu ini, ilmu datang daripada Allah, datang daripada wahyu. Ilmu yang sangat besar. Ini bukan teori konspirasi. Ada orang dia terlalu minat dengan teori konspirasi.
Tetapi ini bukan teori, ini fakta. Fakta ini bukan berasaskan pengalaman manusia. Fakta ini datang daripada satu zat yang wama yang tiku anil hawa. Dia tidak pernah berbicara daripada nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Setiap percakapannya adalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada beliau, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita dengar perkara ini, maka apa yang perlu kita bagi respon? Kita perlu bagi respon yang Nabi telah datang cerita terlalu banyak. Kalau kita baca dalam hadis, cerita tentang tanda-tanda kiamat ni terlalu banyak. Bila Nabi ceritakan, maka maknanya Nabi ambil berat. Kalau hadis itu banyak, maka maknanya Nabi ulang berkali-kali. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Antara malapetaka yang berlaku pada umat Islam, mengambil enteng, mengambil acuh tak acuh tentang ilmu-ilmu kenabian, ilmu-ilmu yang dalam Quran, ilmu-ilmu yang dalam hadis, tetapi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu daripada pengalaman manusia saja. Tak dihalang ilmu pengalaman manusia, tetapi jangan sampai tak ambil tahu tentang ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Memang tak dihalang, tapi cuba kita timbang berapa banyak masa yang kita habiskan hanya untuk ilmu dunia yang datang daripada pengalaman, datang daripada buah fikiran, kadang daripada orang bukan Islam. Ini datang daripada Rasulullah, datang daripada Allah. Maka orang yang sungguh-sungguh kan, ini Rasulullah bagi tahu ni bukan benda biasa, kan? Bukan benda biasa, ilmu ni suci, ilmu ni besar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah jawab. Itu sebahagian je yang Nabi jawab dalam hadis Jibril itu sebahagian daripada tanda-tanda, dan dia ada tanda yang banyak. Apa yang disebut dalam hadis itu? Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dua sahaja. Dua, tetapi dia ada isyarat. Walaupun dalam hadis tersebut hanya bagi dua sahaja tanda. Kemudian Nabi berhenti. Nabi tak sambung dengan tanda-tanda yang lain. Maka dia apa? Dia sebenarnya adalah isyarat. Dia adalah isyarat kepada perkara-perkara yang di sebaliknya. Apa jawapan yang Nabi berikan kepada Jibril ataupun pemuda tadi? Tanda yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang hamba perempuan, dia melahirkan tuan dia. Maksudnya tuan dia adalah anak dia. Tuan dia adalah anak dia. Macam mana tu? Tuan kepada satu orang hamba perempuan adalah anaknya sendiri. Itu yang pertama. Dan tanda yang kedua, kamu, Nabi kata kepada lelaki tadi, iaitu Jibril, kamu akan lihat hufat, orang yang tidak berkasut, urat, orang yang tak cukup pakaian, al-ala, orang yang miskin, yatatawaluna ri'a asya'i, sifat dia yang keempat, mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, berebut-rebut, berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Berebut-rebut, berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Apa dia? Tak ada kasut, tak cukup pakaian, mengembala kambing. Yang keempat, berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Kemudian selesai. Soalan jawab itu selesai dan lelaki itu pergi. Kemudian bila Nabi ditanya, Nabi kata dia sedang ajak agama. Ringkas saja soalan dia. Jawapan pun ringkas. So bila soalan ringkas, jawapan ringkas, tapi disebut sebagai agama, maka maknanya setiap bait-bait perkataan itu ada isyarat-isyarat yang ingin disampaikan. Hadis itu dia merangkumi agama keseluruhannya. Tapi kalau kita tengok cerita rukun Islam, cerita rukun iman yang 6, ihsan, kemudian tanda kiamat. Itulah yang dipanggil hadis Nabi ini telah dikurniakan utitu min jawami'il kalim. Rasulullah dikurniakan jawami', maknanya perkataan yang sedikit tetapi mengandungi makna yang banyak. Ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Apa dia? Yang dipanggil jawami'ul kalim. Rasulullah dikurniakan jawami'ul kalim. Allah Ta'ala bagi. Iaitu yang nak disampaikan tu banyak, tapi hanya perlu guna perkataan yang sedikit saja. Dalam perkataan yang sedikit dia jamik, dia merangkumi makna-makna asrar-asrar, rahsia-rahsia yang banyak. Maka setelah kita memahami bahawasanya
mengetahui asyratus sa'ah ini, dia tidak kurang penting berbanding mengetahui rukun Islam, berbanding mengetahui rukun iman, berbanding mengetahui ihsan. Yang ni pun penting juga, sebab dia dalam senarai yang ditanya, dalam senarai yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya ditulis di sini tentang apa maksud kamu tengok orang yang tak ada kasut. Hufat ni orang yang berjalan tak pakai kasut. Maksudnya orang tu miskin. Orang tu miskin. Orang Arab, Badui. Dia miskin sampai jalan pun tak pakai kasut. Urat. Urat ni maknanya orang yang pakaian tak cukup, tak sempurna. Maka ini juga adalah tanda-tanda yang jelas pada orang Arab yang Badui. Al-alah. Alah ni apa? Alah ni terjemahannya lelaki yang fakir. Datang daripada perkataan ailah. Ri'a asyai, orang yang menggembala kambing. Yang menggembala kambing ni di kalangan Arab ni banyaknya orang Badui. Dia menjadi orang nomad yang membina kemah, berpindah randah, dan dia punya benda yang dia buat ni gembala kambing, gembala unta. Kambing ni nak tunjukkan binatang yang digembala tu paling rendah. Kalau unta ni mewah, kalau kuda juga mewah, tapi kalau kambing ni kira benda binatang yang dia gembala tu binatang yang murah, binatang yang rendah. Jadi wa anna haula, apa yang berlaku? Orang-orang yang dulunya miskin, Badui, tinggal di mana? Diberi kemewahan melimpah ruah. Itu maksud dia. Bukan orang tu dia buruh-buruh binaan ni, bukan. Oh, kita kata buruh-buruh binaan, orang miskin bina bangunan. Memang daripada dulu yang bina bangunan ni orang miskin. Mana ada tokek yang pergi buat bangunan, betul tak? Mana ada tokek yang jadi buruh binaan? Yang akan jadi buruh binaan ni orang miskin. Hadis itu bukan merujuk pada orang yang buat, tapi orang yang mana dia pemilik bangunan itu. Maka akan berlaku orang-orang yang dulunya miskin, Badui. Badui. Tetapi diberi kekayaan, sibuk berebut-rebut dan berlumba-lumba untuk membina bangunan. Sibuk membina bangunan. Dituliskan di sini, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan tadi, dibuka pada dia sebab-sebab kaya, kemajuan. Maka dia ni daripada hidup yang susah jadi hidup yang mewah. Dan dalam perkataan yatatawalun, kita tengok pada perkataan yatatawalun. Yatatawalun ini terjemahan dia berlumba-lumba untuk naikkan bangunan. Maka pengarang kitab ini, Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, telah mengatakan akan berlaku satu kebodohan kepada orang yang banyak duit di akhir zaman. Dia semata-mata nak menunjukkan kemegahan kehidupan dia, maka dia belanja pada benda yang kalau difikir-fikirkan sebenarnya bodoh. Hanya semata bangga je. Dia jadi apa? Orang-orang yang ada harta, belanjakan harta bukan keperluan tapi berbangga-bangga saja, berlumba-lumba buat bangunan. Okey, kat sana dah ada bangunan 100 tingkat, saya nak tambah lagi, biar lebih 3 pun. Lebih 3 tak ada apa beza. Lebih 3, dan kadang dibuat bangunan tak pakai pun tak apa. Janji kita ada bangunan 103 tingkat tanpa ada keperluan. Dan yang 100 tingkat itu berapa banyak ruang-ruang kosong dibiarkan. Jin saja yang bersukaria dalam bangunan tersebut. Jadi di dalam perkataan ini menunjukkan mulakul amwal, orang yang banyak harta, dia akan ada satu bentuk kebodohan yang belanjakan harta dia pada perkara-perkara yang tiada faedah. Dan akan berlaku satu keadaan orang-orang yang dahulunya miskin menyibukkan diri mengumpulkan harta. Tidak kisah, Nabi sebut nanti akhir zaman ni manusia ni dia cari harta ni macam lembu makan rumput. Lembu dia serap. Dia tak ada pilih. Rumput kering, rumput hijau, dia ragut semua masuk. Kalau yang kat mulut dia tu ada hijau, hijau masuk. Kalau bercampur-campur dia tak kisah. Dia tak ada, lembu tak pilih kan. Pilih ini tak ada kualiti, ini ada tak ada. Dia kerap Nabi umpamakan manusia akhir zaman ni dalam mencari benda ni, mencari duit ini, dia akan jadi macam lembu. Lembu yang ragut, tak boleh beza. Bukan tak boleh beza, tak ada rasa pun. Tak ada rasa pun nak bezakan antara halal dan haram. Maksudnya adalah cari duit, kapitalis. Iaitu maksudnya mengumpulkan harta, mengumpulkan duit, tak kisah. Cara apa? Cara pelaburan, tak apa. Walaupun tempat melabur itu haram, arak, memusnahkan manusia, tak apa. Melaburkan duit untuk senjata, tak apa. Walaupun dia melabur itu kepada benda-benda yang boleh membinasakan manusia, laburkan duit. Maka dia membawa kepada apa?
dia membawa kepada sifat sombong, membawa kepada banyak perkara-perkara yang rosak. Dituliskan di sini, sibuklah mereka-mereka yang dulunya miskin, dulunya badui, duduk mana, diberi kekayaan sehingga dia hidup begitu mewah, mengumpulkan harta halal dan haram, syubhat, belanjakan pada pelaburan-pelaburan, berlumba-lumba, berbangga-bangga. Ada yang berbangga-bangga, saling challenge, saling membanding antara satu yang lain. Yang kami ni kaya, kami boleh beli kelab bola, kan? Kami beli kelab bola. Itu tanda orang tu kaya, kan? Tak puas hati pula, kita nak tunjuk kita lagi banyak duit, kita beli kelab lain lagi besar. Kalau yang ni mungkin beli kelab yang Malaysia punya aja, yang beli yang antarabangsa. Bangsa pula ada yang terkenal, ada yang tak terkenal. Nak tunjuk dia kaya, dia beli pula yang, maknanya duit tu habis sia-sia. Di negara dia ada orang miskin, negara ada orang nak makan roti pun tak ada. Kamu belanja pada benda yang mana memang maksud dia tak ada lain, hanya berbangga-bangga saja, tak ada lain, kan? Dan tunjuk banyak pitih, dan tunjukkan dia itu banyak duit. Maka adakah situasi itu sulah berlaku pada zaman kita ini? Setiap orang dia boleh jawab sendiri. Adakah belum berlaku, sedang berlaku, ataupun terus berlaku? Yang mana jawapannya? Setelah berlaku, sedang berlaku, dan terus bertambah berlaku. Dia makin bertambah, makin apa? Makin rancak pada perkara-perkara tersebut. Di sini yang bahagian pertama dalam hadis tadi, yang satu orang hamba melahirkan tuan dia. Satu hamba melahirkan tuan dia. Apa maksud dia? Satu orang hamba melahirkan tuan dia. Dalam hadis itu dia gunakan perkataan amah. Amah ni sebenarnya tak bagus kita gunakan untuk pembantu rumah. Amah ni terjemahan dia adalah hamba. Kita dulu-dulu, walaupun saya ni taklah tua, tapi masa saya kecil orang tak guna perkataan hamba, kan? Perkataan amah. Kalau tuan-tuan lagilah lama, kan? Maksudnya zaman saya kecil pun orang tak panggil, orang panggil bibi, kan? Orang panggil pembantu rumah, orang gaji. Bilakah tarikh bermulanya penggunaan perkataan amah? Merujuk kepada pembantu rumah. Amah ni hamba. Dia amah kepada siapa? Orang bukan Islam. Minggu lepas kita muzakarah tentang masalah muamalat. Orang Islam tidak boleh bekerja dengan orang bukan Islam dalam pekerjaan-pekerjaan yang menghina dia sebagai manusia, menghina dia sebagai orang Islam. Tak boleh. Dia tak boleh kerja. Contohnya, menghina dia sebagai orang Islam, dia tak boleh sembahyang. Dia tak boleh kerja. Tak sepatutnya dia kerja. Apatah lagi menghina dia sebagai orang Islam. Kalau dia bekerja sebagai amah, maka tak boleh pakai apa? Seluar panjang. Tak boleh pakai tudung. Kena pakai t-shirt lengan pendek. Itu yang kita tengok, yang bawa. Dia mungkin daripada negara asal dia orang pakai tudung. Tapi itulah yang dipanggil kerana bekerja. Itu tak apa lagi. Kalau di rumah pula, kalau ada anjing, dia kena basuh anjing tuan dia. Dia kena masak pula makanan, bercampur-campur. Kalau katak lah dia kena masak. Kalau khinzir, dia kena masak. Dia tak boleh elak, kan? Kena basuh, kena itu. Itu dipanggil apa? Pekerjaan yang menghina sebagai orang Islam. Tak boleh kerja. Tapi itulah yang berlaku pada akhir zaman. Kerana nama dunia, maka orang dia sanggup gadaikan maruah dia. Hatta menggadaikan maruah dia sebagai manusia. Bukan kita cerita gadai maruah sebagai orang Islam. Gadai maruah sebagai manusia pun dia sanggup semata-mata untuk sesuap nasi. Maka dalam hadis ini menyebut perkataan amah. Amah ni di makna besarnya maksudnya perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah perempuan. Syekh kata hadis ini memberi isyarat tanda akhir zaman, berlaku kepincangan dalam masyarakat manusia dan orang Islam secara khususnya. Kepincangan dalam perkara apa? Kepincangan dalam perkara tarbiyah dan pembelajaran dan pendidikan, yang mana dia meratai, kena lelaki pun kena, perempuan pun kena. Maksudnya dia gejala sosial berhubung dengan sistem kekeluargaan hancur lebur. Sistem masyarakat tu hancur sehingga anak menjadikan ibu dia sebagai hamba dia. Itu maksud dia. Anak menjadikan ibu dia sebagai hamba dia. Maka ini isyarat kepada, maknanya puncak kepada rosaknya sesebuah sistem kekeluargaan, sehingga hilanglah kasih anak daripada
kasih terhadap ibu dalam diri anak. Hilang kasih sahaja itu dah teruk dah. Bukan sekadar hilang kasih, dia melihat ibunya seperti hamba dia. Dia melihat ibu dia seperti hamba. Ini kemuncak kepada rosaknya sistem masyarakat. Sebab apa rosak? Sebab apa rosak? Dia berlaku ketidakseimbangan antara anak dan ayah, antara ayah, suami dan isteri. Maka dia telah rosak. Maka kata Syekh dalam hadis ini, dia ada petunjuk yang jelas. Dia ada petunjuk yang jelas telah berlaku kepincangan pada umat ini, iaitu kepincangan dalam sistem kekeluargaan. Dia sebenarnya, negara dibina daripada keluarga. Kalaulah benda yang paling, kumpulan manusia yang paling kecil, hubungan kita yang paling kecil adalah keluarga. Kita ada hubungan kawan-kawan, kita ada hubungan jiran, kita ada hubungan dengan orang senegara kita, dengan orang negara luar. Tetapi sistem masyarakat yang paling kecil, komponen dia adalah keluarga. So kalau yang ini rosak, satu keluarga membentuk, beberapa keluarga membentuk suatu apa? Suatu penempatan. Beberapa penempatan membentuk sebuah bandar. Beberapa bandar membentuk sebuah negeri. Beberapa negeri membentuk sebuah negara. Benda yang paling kecil rosak, kita boleh faham dia akan rosak keseluruhannya. Sebab nak bina sebuah negara, dia kena bina daripada sebuah keluarga. Keluarga itu pula dibina daripada individu. Jadi bila keluarga rosak, dia memberi isyarat sebenarnya masyarakat keseluruhannya telah rosak. Jadi punca rosaknya apa? Dia kata punca rosaknya apabila rosaknya hubungan keluarga, dan puncanya rosak juga apa dia? Apabila rosaknya wanita. Wanita telah dirosakkan. Dirosakkan. Sifat malu telah diangkat. Penjagaan terhadap wanita telah dilonggarkan. Atas nama memperjuangkan feminin, hak wanita, bertopengkan seruan demokrasi, maka diberi, katanya ini adalah kemajuan. Bila merosakkan wanita ini sangat berpotensi untuk rosakkan keluarga. Sebab yang jaga keluarga ini adalah kaum wanita. Sebab suami keluar mencari rezeki. Kita lihat pengalaman kehidupan kita. Yang jaga kita ni banyaknya ibu lah berbanding ayah. Ayah banyak duduk di luar. Kerana mencari sesuatu nasi untuk keluarga dia. Maka yang nak kena tengok anak dia itu ibu. Maka cara nak rosakkan masyarakat itu, kita rosakkan perempuan dia. Maka perempuan diracuni dengan apa? Meminta kebebasan. Dia tak nak terikat dengan suami dia. Islam ajar apa-apa tanya dulu, minta izin. Dia kata ini kolot. Rosakkan perempuan, maka kita boleh rosakkan sebuah institusi keluarga, dan kita boleh rosakkan sebuah negara. Maka dia bermula dengan apa? Dengan rosaknya perempuan. Dalam sepotong hadis, Nabi SAW bersabda, inna awwala fitnatin kanat fi bani Israel minan nisa fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama yang melanda Bani Israel adalah fitnah pada wanita. Rosak pada wanita. Maka Nabi bagi dua amaran. Amaran ini untuk kita semua. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan perempuan. Bukan takut dengan perempuan. Maknanya yang lebay pun jangan rasa iman kuat. Yang berserban pun jangan rasa iman kuat. Mungkin dengan fitnah itu serban pun boleh tertanggal. Kopiah pun boleh tertanggal. Ini Nabi sebut. Nabi nak ceritakan begitulah fitrah yang Allah telah buat. Maka hati-hati dengan dunia. Ada orang dia berubah dengan sebab banyak duit. Dulu dia okey, tapi bila dia pegang jawatan, dia berubah, memang berubah. Memang harta boleh ubah orang. Jawatan boleh ubah orang. Satu lagi perempuan. Maka kita didiklah anak kita, anak perempuan kita, sebab anak perempuan kita akan jadi ibu kepada seseorang, akan jadi isteri kepada seseorang. Suami dan isteri adalah komponen asas bagi sesebuah institusi keluarga. Kita baru baca satu hadis berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang ringkas, tetapi dia dalam itu dia menunjukkan tanda kiamat ni bila apa? Bila rosaknya institusi keluarga. Yang sebenarnya dia akan membawa kerosakan yang lain. Yang kedua, apa dia? Rosaknya penggunaan harta. Rosaknya apa? Penggunaan harta. Harta telah digunakan bukan pada benda yang sepatutnya. Harta hanya diguna untuk kepentingan peribadi sahaja, untuk memuaskan nafsu, untuk tunjukkan orang dia ada kereta besar, untuk tunjukkan ke orang dia ada itu kan satu gaya kehidupan yang sedang digembur, dibentuk dengan media massa.
Satu orang dia diajak ke arah, tunjuk, tengok kalau kamu masuk bisnes kami apa kamu boleh dapat. Maka dia bergambar sebelah kereta mewah. Maka terujalah anak-anak muda ni, tengok ni, kalau melabur di sini ni boleh beli kereta macam dia ni, maka meminjamlah, mencurilah. Walaupun sebenarnya yang takat gambar tu dia pergi kat showroom je. Ataupun kereta tu parking, dia takat gambar sebelah tu. Semudah itu remaja kita ditipu. Bukan kita nampak macam simple kan. Takkan tak boleh fikir. Takkan dia takat gambar sebelah kereta besar, maknanya kereta tu dia punya. Kita rasa macam mudah je untuk fikir. Tetapi ada ribuan orang yang terpedaya hanya dengan gambar seperti itu. Sebab apa? Sebab gelojoh dan gairah untuk dapatkan duit menyebabkan manusia ni dia punya akal tak boleh fikir, kan? Gairah tu. Sebab sentiasa kenapa tak gairah? Sentiasa ditarghib, digairahkan dengan TV-nya, dengan radionya, dengan media sosialnya. Memang dia gairahkan. So kadang-kadang kerana kegairahan ini dia hilang akal. Dia sanggup bunuh ibu dia sanggup bunuh ayah dia, sanggup bunuh datuk dia. Itu dah berlaku. Jadi apa masalahnya? Cinta dunia lah. Puncanya cinta dunia. Puncanya adalah cinta dunia. Maka kitab yang saya pegang ni banyak lagi cerita. Dalam bahasa Arab kita ada susunan bagaimana berlaku. Ini kita sebut sikit. Nabi ada sebut benda lebih spesifik. Yang tadi yang saya sebut tu dia tidak spesifik. Dia akan ada sebutan tentang ada fitnah yang Nabi panggil fitnah apa ni, dahma. Ada fitnah yang namanya apa? Nama fitnah itu adalah dahma. Ada fitnah yang Nabi kata duhaimah. Ada fitnah yang namanya sailamah. Ada fitnah yang namanya rusaiyah. Ada fitnah yang Nabi kata fitnah itu dia sifatnya buta, bisu, pekak. Dia punya fitnah dia. Buta, bisu, pekak. Ada fitnah yang namanya sarra. Jadi benda cerita tentang benda yang akan berlaku ni sebenarnya ilmu yang sangat surprise. Kita kan kalau orang tu dia tahu benda akan datang. Hebat ni. Ni kasyaf ke? Cerita tentang benda berlaku akhir zaman ada beribu-ribu ilmu tentang future benda akan datang. Adakah macam mana Nabi beritahu apa? Kita herannya Nabi kan dapat ilmu daripada Allah. Kalau ilmu manusia memang dia tak boleh tahu benda yang akan datang. Tapi ini bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ambil masa sedikit untuk baca beberapa hadis tentang yang Nabi SAW sebut tentang benda yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Nabi SAW menceritakan, badiru bil a'mali fitanan. Kamu hendaklah bersegera buat amal sebelum datangnya fitnah. Fitnah tu bila dia datang, dia punya gelap seperti mana kepingan malam gelap gelita. Gelap. Dia apa? Kenapa fitnah ni selalu diumpamakan dengan gelap? Sebab bila kita dalam gelap, kita bingung, kita tak boleh fikir. Dia akan sampai satu keadaan fitnah yang menyelubungi masyarakat sehingga kita pun bela tak tahu nak buat apa. Kita nak kena buat apa ni sekarang ni? Dengan situasi yang sekarang ni. Orang rakus dengan kuasa dengan dia punya kerakusan dia. Yang rakus dengan harta, sibuk dengan harta dia. Dengan masalah kejiranannya, masalah bahkan dalam masjidnya. Jadi fitnah. Kita baru diuji dengan fitnah yang dipanggil COVID. Pada waktu itu kita tengok. Dalam fitnah tersebut, cuba kita ingat balik bagaimana keadaan masyarakat. Ada keadaan sampai manusia dihilang pertimbangan. Dia jadi bergaduh. Sebab benda-benda yang kecil bergaduh. Emosi kan. Sebab dia duduk dalam rumah, dia biasa duduk di luar. Jadi keadaan itu menyebabkan kita hilang pertimbangan akal dalam berfikir. Kerana apa? Kerana tekanan daripada keadaan itu. Akan datang satu zaman yang lebih dahsyat lagi. Fitnah dia sehingga kita hilang pertimbangan. Maka Nabi sebut pada waktu itu kena buat apa? Maka akan sampai satu zaman dia punya fitnah ni gelap macam kepingan-kepingan malam. Ada keadaan yang satu orang lelaki pada waktu pagi beriman, pada waktu petang di kafe. Dia punya ini dipanggil fitnah dalam akidah. Begitu tak ada pendirian, begitu tak ada tahu tentang akidah ni, dia boleh main tukar pagi Islam, petang kafe, kemudian Islam balik. Dan akan jadi satu orang pada waktu petang dia mukmin, pada waktu pagi dia di kafe. Dan dia akan berlaku apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia akan jual agama dia sebab mata benda dunia. Nabi kata akan datang. Akan datang lagi satu zaman Nabi SAW bersabda, fitnah yang orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Maksudnya, kamu tak campur dengan dia lebih baik daripada kamu campur. Itu maksud dia. Orang yang duduk lagi baik daripada orang berdiri. Maksudnya orang yang cuba rapatkan diri dia dengan fitnah itu, dia akan terjebak.
maka lebih baik dia mengambil sikap berada di belakang. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan, Nabi kata, lebih baik daripada orang yang berlari. Man tasharrafa laha tastashrifuhu faman wajada malja'an aw ma'adan faly'uzbi. Maka siapa yang dia cuba nak dedahkan diri dia, nak cuba jenguk, rapatkan diri dia, maka fitnah itu akan jenguk, tangkap dia. Maka Nabi SAW bersabda, kalau kamu berada dalam zaman fitnah seperti itu, kamu ada tempat nak berlindung, tempat nak mencari perlindungan, maka kamu pergi. Tak payah kamu nak pergi ke tempat tempat fitnah tersebut yang menyebabkan kamu sendiri akan akan terjebak dan kamu sendiri akan binasa. Ini yang sebelum ni saya ada sebut. Dia Nabi cerita tentang akhir zaman. Satu riwayat dalam riwayat Abu Daud, Huzaifah Al-Yamani berkata, wallahi ma adri anasiya ashabi am tanasaw. Wallahi ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qa'idin fitna ila an taqdiya ad-dunya yablughu man ma'ahu 300 fasa'idan illa qad sammahu lana bismihi wasmi abi wasmi qabilatihi. Sayyidina Huzaifah berkata, demi Allah aku tak pasti adakah kawan-kawan aku ini dah lupa ataupun buat-buat lupa. Demi Allah, Rasulullah tidak meninggalkan seorang pun ketua yang menjadi sebab fitnah. Maksudnya orang ni, dia ni jadi pemimpin yang menimbulkan fitnah dalam dunia. Tak ada satu orang pun di kalangan mereka yang yang keadaannya seperti itu, melainkan Nabi telah sebut tentang dia di hadapan kami. Semua orang-orang yang bakal muncul menjadi ketua, pemimpin yang membawa fitnah, kerosakan dalam masyarakat, Nabi telah sebut dekat sahabat sehingga hari kiamat. Kemudian Huzaifah kata, ketua tersebut yang mana pengikut dia 300 orang dan ke atas. Melainkan Nabi telah sebut apa? Nabi sebut nama dia. Nabi sebut nama bapa dia. Dan Nabi sebut nama kabilah dia. Yang akan datang ni sampai hari kiamat, Nabi telah sebut. Sayyidina Huzaifah kata, aku tak pasti sahabat-sahabat aku yang duduk itu dia dengar ke, dia tak dengar ke, tapi memang Nabi telah sebut. Jadi bila Nabi sebut, maknanya ini amarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang akan berlaku. Ada keadaan yang mana fitnah ni fitnah yang sifatnya apa? Ni banyak sangat hadisnya. Sayyidina Huzaifah, kita habiskan hadis ni. Sebab kenapa Sayyidina Huzaifah kita akan dengar nama dia naik? Sebab beliau ni dipanggil penyimpan rahsia Rasulullah. Rasulullah banyak bagi tahu dia ilmu-ilmu rahsia. Antaranya apa? Ilmu-ilmu tentang siapa nama orang munafik. Dia. Benda-benda yang aneh-aneh ni, dia lah Huzaifah. Dia minat benda tu. Dia tanya Nabi. Maka, ya Rasulullah, adakah selepas kebaikan ini, maksudnya selepas zaman kamu ni akan datang keburukan? Dia tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, selepas zaman yang kita duduk di puncak kebaikan ni, akan ada keburukan lagi ke? Mana dia tak boleh bayang ke? Maknanya lepas Nabi wafat akan datang keburukan ke ataupun kebaikan akan terus? Maka Nabi jawab, ya. Selepas kebaikan ini, sebelum Nabi datang keburukan. Jahiliah kan, Nabi datang bawa hidayat. Lepas yang keadaan baik ini akan ada buruk balik ke? Dia boleh datang buruk balik ke? Nabi cakap, ya. Kemudian Nabi kemudian Huzaifah tanya, apakah cara dia untuk menyelamatkan diri? Untuk selamat, untuk apa? Untuk bendung kerosakan yang bakal datang selepas kewafatan Nabi. Maka Nabi kata, pedang. Cara nak bendung kerosakan itu pedang. Maksudnya guna pedang. Maka ulama telah syarahkan, maksud Rasulullah, lepas Nabi wafat akan muncul keburukan, iaitu orang murtad. Akan muncul keburukan orang tak nak bayar zakat. Cara nak selesaikan masalah itu ialah memerangi. Itu cara dia. Kalau tak gunakan ini, maka dia akan merebak. Maka pokok yang rosak ni, benih yang rosak kita buang terus. Jangan biarkan yang ada ni dirosakkan pula kumpulan-kumpulan yang lain. Sebab itu kaedah ni memang dalam setengah keadaan cara selesaikan masalah orang itu dibunuh. Tapi dengan syarat yang memutuskan itu pemerintah. Memang ada keadaan macam tu. Tak guna dialog, tak guna. Jadi kalau adalah kaedah, kalau dalam ini tak guna. Lebih baik kita musnahkan sebahagian orang untuk jaga orang yang lebih banyak. So kaedah itu dia perlukan hikmah, dia perlukan kaedah, tapi tidaklah kita kata semua keadaan tidak menggunakan pedang. Ada keadaan yang mana kita kena gunakan pedang. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi. Aku bertanya kepada Nabi, lepas pedang itu ada lagi ke saki baki? Maksudnya setelah dibasmi dengan pedang, keburukan tadi itu ada lagi ke?
Maka Nabi kata, ya ada. Takunu imaratun ala aqdha'in wa hudnatun ala dakhan. Selepas daripada itu akan ada pemerintahan. Akan ada pemerintahan atas kekotoran. Dan akan ada hudnah. Hudnah ni maksudnya perdamaian, tetapi dalam masa yang sama dia ada dakhan, dia ada kemunafikan, dia ada pengkhianatan, dia akan ada nifak. Maksudnya akan datang satu zaman berlakunya kepimpinan, tetapi orang patuh pada ketua pada waktu itu bukan kerana dia redha, tapi dalam keadaan dia tak suka, hati marah, dan dia buat benda itu atas karahiyah. Benda itu berlaku. Dia bukan cerita zaman kita, zaman dulu lagi. Khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga dah mula goyang, kan? Khalifah ketiga dah mula dah fitnah. Jadi sebab itu kita sebut, kita kena faham realiti ni, zaman kita ni. Bila kita bercakap soal pemimpin, tidak akan ada khalifah. Kita tak perlu nak dambakan dan tak perlu termakan dengan gula-gula ahli politik. Tak perlu. Dia tak akan berlaku punya. Khalifah macam zaman Sayyidina, dia tak akan berlaku. Tak payah cakap, dia tak akan berlaku. Jadi bila kita nak belajar asyratus saat, kita kena faham benda ini telah ditakdirkan oleh Allah. Kita tak perlu buat apa-apa. Maksudnya benda yang Nabi kata berlaku, dia akan berlaku. Kita boleh memperbaiki ke arah baik. Tetapi sebab apa saya sebut macam ni? Jadi kadang-kadang kita dimomokkan, kita kata kita nak target macam Umar bin Abdul Aziz. Lalu apa pun pemimpin datang, dia tak akan sampai mencapai Umar. Tak akan. Mustahil. Dia dah 1000 tahun tak ada orang macam Umar Abdul Aziz. Apa kita cari kat Malaysia pula? Memang tak ada lah. Tetapi kadang-kadang orang politik ini, macam cerita politik sikit lah, tapi supaya kita jangan terpedaya. Dia jadikan penanda aras itu supaya jadi buah dia untuk apa? Untuk siapa saja yang datang tu dikritik, kan? Memang tak ada lah jawapan dia. Memang kita tak akan jumpa. Setelah, bahkan ulama kata Khulafa'ir Rashidin selepas habisnya, dia berakhir pada zaman Hasan bin Ali, cucu Nabi. Umar bin Aziz termasuk juga. Jadi dia ada 6 orang. 4, kemudian campur lagi Hasan bin Ali, campur lagi Umar bin Abdul Aziz, ada selak. Selepas itu dia tak dipanggil khalifah, tapi dia dipanggil raja-raja. Walaupun kita panggil khalifah, tapi sebenarnya dia adalah, Nabi sebut, muluk. Dan dia tak pernah akan ada seumpama Khulafa'ir Rashidin sehingga datangnya Imam Mahdi. Dia tak akan ada. Bila sebut khalifah, maksudnya ada satu orang Islam, dia menguasai semua negara Islam. Mana ada? Nak satukan satu negara pun tak boleh. Dia datang nanti, dia adalah ketua kepada semua orang Islam. Benda itu tak boleh berlaku dengan buat. Dia tak boleh berlaku dengan buat. Kita buat perancangan, kita buat kerjasama, kita buat deal, kita buat pakatan. Okey, semua negara OIC berpakat, okey tak apa, kita kemudian OIC pula dengan negara kecil yang lain, semua pakat, barulah kita bentuk, kita setuju lantik satu orang. Dia tak akan berlaku macam tu. Dia tak akan, kan? Dia tak akan berlaku macam tu. Dia akan berlaku dengan suatu keadaan luar biasa. Dia akan berlaku apa? Dengan cara luar biasa, bukan dengan asbab-asbab yang manusia buat untuk satukan orang. Tak. Seperti mana cara Allah Ta'ala menyatukan manusia pada zaman Rasulullah dengan cara luar biasa. Benda yang Nabi buat itu bukan asbab-asbab manusia. Dia bersama dengan nusratullah. Kalau tak boleh buat. Tak boleh buat masyarakat macam Muhajirin dan Ansar, tak boleh buat. Melainkan dia perlu ada satu lagi kuasa besar daripada Allah Ta'ala. Maka apa yang kita boleh, sebab itu Nabi bagi pesan sampai satu tahun, Nabi kata kamu akan menghadapi raja yang zalim, dia akan pukul belakang kamu. Apa yang kami kena buat? Kamu dengar dan kamu taat. Mungkin kita dengar macam pelik kan? Tapi itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dia akan datang pukul belakang kamu, tapi kamu terus bersama. Lebih baik kamu bersama kumpulan yang ada ketua berbanding kamu duduk luar dalam keadaan seperti kambing ketunggalan yang tidak ada ketua. Maka bukan maknanya kita bersama dengan dia sebab kita redha dengan dia, tapi Nabi SAW telah ajar bahawasanya fitnah tu lebih teruk. Kerosakan ataupun perpecahan tu lagi teruk daripada kefasikan. Mungkin orang ni fasik, tapi kalau sampai rosak, kalau sampai binasa, dia lagi teruk daripada hanya semata-mata kefasikan. Dia akan datang, Nabi sebut macam-macam. Jadi atas perkara ini kira mukadimah lah. Mukadimah untuk tajuk ini. So mungkin sebulan sekali ke kita akan baca tajuk ini supaya keadaan kita sekarang ni dah jadi mesti dah. Sepatutnya masjid-masjid dah mula baca tentang tanda-tanda kiamat, sebab ini ada ilmu daripada Nabi. Ada semalam saya jumpa Maulana Helmi, kenal kan? Ada yang kenal. Jadi dia kata ada 16 orang budak muda datang ke madrasah dia.
Budak ni kira budak suka melepak-lepak, tiba-tiba datang. Nak keluar 3 hari, keluar tabligh. Jadi kata, siapa yang suruh kamu datang sini? Siapa pula yang tashkil? Dia kata, tak ada. Salah seorang daripada kami ni telah bermimpi. Ini dia bawa cerita semalam masa jumpa. Kita ada perjumpaan. Salah satu orang dia mimpi Dajjal. Dia mimpi apa? Dia mimpi Dajjal. Dan Dajjal bagi tahu kat dia, aku ni dah nak keluar dah, kamu hati-hati. Jadi bila dia mimpi macam tu, dia terfikir, dia ajak kawan-kawan dia. Jadi mereka telah berubah sendiri. Dan 16 orang tu datang sendiri. Kan? Dia ni ketua pelajar. Di mana? UKM mana? Ialah budak remaja. Maka dia kata, saya mimpi Dajjal. Dia kata, saya nak keluar dah, zaman keluar aku sudah hampir, kan? Maka dia jadi macam tersedar. Lalu dia cakap kawan-kawan dia, dia ajak kawan-kawan dia untuk datang ke Kuantan tu. Dia datang Kuantan tu, kan? Datang tempat marasah ni untuk keluar 3 hari, pun dah keluar baru ni. Dan itu hanyalah mimpi, tapi kita rasa dia sedang bercakap benar. Sebab dia untuk perkara itu tidak akan berdusta. Dan biasa, bukan dia, ada lagi cerita-cerita yang lain. Bahkan ada kisah yang Tamimud Dari pergi ke sebuah pulau, dia jumpa Dajjal, kan? Kisahnya yang dia sentiasa tunggu bila waktu yang dia akan keluar, dan sebelum Dajjal datang akan ada Dajjal-Dajjal kecil yang membuat persiapan, untuk meluruskan dan memudahkan perjalanan lorong Dajjal yang sebenar akan datang. Jadi apakah fitnah yang paling besar daripada Dajjal ini? Ini yang terakhir, dia adalah fitnah bagi pengkagum teknologi. Orang yang terlalu kagum dengan teknologi, terlalu kagum dengan sains, terlalu kagum dengan benda pelik dan luar biasa, kalau dia tak sertai dengan iman, dia akan terpengaruh dengan Dajjal. Sebab teknologi yang Dajjal buat lagi luar biasa. Dia jenis kan ada orang dikagumkan, dia anggap teknologi ni benda yang hebat. Maka kalau dia tak ada iman, maka dia akan terpesona dengan teknologi Dajjal. Boleh turunkan hujan, boleh tumbuhkan pokok sekelip mata, boleh itu, boleh ini, boleh perintahkan itu, perintahkan ini. Maka mengkagumi dunia atas dasar benda luar biasa, kalau tak ada bersama kagum dengan Allah, maka bahaya. Sebab itu sentiasa kena banyak menyebut tentang Allah, baca surah Kahfi hari Jumaat. Itu antara yang Nabi ajar untuk mengelakkan daripada fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu